Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita baru saja selesaikan salat maghrib secara berjemaah dengan keizinan Allah. Dan insyaAllah sejak kita akan mulakan kuliah maghrib kita. Sebelum kita mulakan kuliah maghrib, mari kita membaca Al-Quran kitab Al-Fatihah. Jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi keizinan kepada kita untuk duduk di halaman ilmu ini. Ketinggian kesyukuran kepada Allah. InsyaAllah malam ini Ustaz Ahmad Farhan Dai akan menyampaikan kuliah beliau bertajuk umur. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Rajutan Kuasa, para ustaz-ustazah, para alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita, dan pada saat dan ketika ini Allah letakkan kita tuan-tuan yang mulia di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah. Allah boleh letakkan kita di mana saja tuan-tuan. Pada saat dan ketika ini Allah boleh letakkan kita di pasar malam, di pasar raya, di rumah atau di mana saja. Namun maha baiknya Allah kepada kita, Allah telah letakkan kita di tempat yang terbaik, di rumah Allah. Jadi tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, yang barangkali terlupa untuk niat iktikaf, marilah sama-sama insya-Allah kita niat iktikaf. Mudah-mudahan setiap detik, setiap saat keberadaan kita di rumah Allah ini dikira sebagai ganjaran untuk kehidupan akhirat kita. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kita berada pada bulan Rajab, dan tuan-tuan yang mulia, biasanya di mana-mana masjid sebagian besar di Selangor ni masya-Allah akan adakan program kuliah Maghrib Isyak masya-Allah. Kita nampak macam kita sedang buat satu amal, iaitu duduk dalam majlis ilmu. Hakikatnya kita sedang buat 3 amal tuan-tuan. Pertama, amal i'tikaf. Sebab itu tuan-tuan, kita masuk dalam masjid, kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillah taala. Itu amal yang pertama yang sedang kita buat. Amal yang kedua tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, yang sedang kita buat ialah intizar fi salah. Tunggu waktu salat. Sekarang kita tengah tunggu waktu salat Isyak tuan-tuan. Intizar fi salah adalah amal yang berbeza daripada i'tikaf. Intizar fi salah adalah amal berbeza dengan duduk dalam majlis ilmu. Maka sebab itu ulama kata ini amal yang kedua yang sedang kita buat. Orang yang tunggu salat masya-Allah setiap detik, setiap saat, selagi ditunggu waktu salat, maka malaikat mendoakan maghfirah, keampunan untuk dia. Dan yang ketiga tuan-tuan yang sedang kita buat ialah duduk dalam majlis ilmu. Ini 3 amal yang sedang kita buat pada saat dan ketika ini.
Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, tajuk yang diberikan kepada saya ialah umur. Masya Allah, Allahu Jalla wa'ala, tuan-tuan yang mulia, datangkan manusia ke dunia ini tidak kira siapa pun dia, orang tua ke, orang muda ke, orang kaya ke, orang miskin, orang kota, orang desa, lahir dalam keadaan sempurna jasad ke ataupun dalam keadaan tak sempurna jasad ke, datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan, iaitu dengan jalan kelahiran. Tidak ada jalan lain untuk satu orang manusia datang ke dunia, hanya dengan satu jalan saja tuan-tuan, iaitu dengan kelahiran. Dan manusia akan pergi dari dunia ini hanya dengan satu cara, satu jalan, iaitu dengan cara kematian. Di antara tempoh kelahiran dan kematian ada satu detik masa, tuan-tuan yang mulia, yang dipanggil sebagai tempoh kehidupan. Tempoh kehidupan itulah, tuan-tuan yang mulia, yang mana Allah beri masa kepada setiap orang, umur kepada setiap orang. Bahkan Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap manusia aku beri ajal. Ajal ni apa tuan-tuan? Masa. Orang kata dah sampai dah masa dia, Masya Allah, masa. Walikulli ummatin ajal, setiap manusia Allah beri masa kepada dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah sampai masa dia, tuan-tuan yang mulia, maka tidak akan cepat saat, tidak akan lambat saat, maka akan dijemput pulang untuk bertemu dengan Allah. Maka ulama bahas masa ataupun umur yang diberikan kepada manusia. Ulama mengatakan bahawa dalam sejarah manusia, umur yang terpanjang yang pernah Allah berikan kepada sejarah manusia iaitu umur kaum Nuh alaihissalam. Umur mereka di antara 1000 ke 1500 tahun. Masya Allah, ni umur kaum Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sendiri, kata Imam Ibn Katsir rahmatullahi alaih, umur Nabi Nuh sendiri 1300 tahun. Ni umur Nabi Nuh, tuan-tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh alaihissalam buat dakwah 1000 tahun melainkan 50. Bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, 950 tahun, tuan-tuan. Nabi Nuh alaihissalam buat kerja dakwah. Waktu kami belajar di Madinah dulu, ada satu jemaah dakwah daripada Dubai, ulama-ulama daripada Dubai, dia keluar dakwah di Madinah. Jadi kami student dia kumpul dan dia cerita, tuan-tuan nanti balik, dia kata, tuan-tuan kira huruf dalam surah Nuh. Syekh tu kata, kami dah kira dah, huruf dalam surah Nuh ada 950 huruf. Nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu pada kita bahawa Nabi Nuh alaihissalam telah buat usaha dakwah selama 950 tahun, tuan-tuan. Masya Allah, ni umur kaum Nuh alaihissalam. Umur pertengahan yang pernah Allah berikan kepada sejarah manusia iaitu umur Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel adalah zaman yang panjang, bermula lahirnya Yaqub alaihissalam hingga Nabi Isa diangkat ke langit, maka itu zaman dipanggil zaman Bani Israel. Umur pertengahan yang sedang kita bicarakan pada saat dan ketika ini ialah umur Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Umur mereka, kata ulama, di antara 300 ke 500 tahun, tuan-tuan. Masya Allah, 300 ke 500 tahun. Kalau umur Nabi Nuh punya umat tadi, tuan-tuan, 1000 ke 1500 tahun. Kalau kita nak bandingkan dengan umur akhirat, Allah berkata dalam Quran, alfasanatim mimma ta'uddun, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maksudnya kaum Nuh ni baru hidup sehari, tuan-tuan, kalau ikut kiraan akhirat lah. Bani Israel baru hidup setengah hari. Masya Allah. Baik, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, ulama bagi tahu satu ketika Nabi Musa alaihissalam telah nampak satu orang makcik menangis. Dan Nabi Musa alaihissalam telah bertanya, wahai makcik, kenapa engkau menangis? Maka makcik itu bagi tahu, wahai Musa, saya menangis sebab saya ada seorang anak lelaki. Anak lelaki saya ni muda lagi, belum sempat kahwin dah meninggal. Nabi Musa alaihissalam tanya, wahai makcik, berapa umur anak makcik tu yang muda lagi belum sempat kahwin? Makcik itu kata, muda lagi wahai Musa, umur dia 300 tahun. Muda lagi, tuan-tuan, Masya Allah, 300 tahun, muda lagi. Nabi Musa alaihissalam beritahu, wahai makcik, ketahuilah akan datang satu umat di akhir zaman, tubuh mereka kecil-kecil, umur mereka di antara 60-70 tahun. Nabi mereka namanya Ahmad. Makcik ni beritahu, wahai Musa, 60-70 tahun, pendeknya umur mereka. Tuan-tuan cuba kita jumpa orang umur 70 tahun, kita kata apa? Masya Allah ji, panjangnya umur 70 tahun, panjang umur. Tapi makcik tu kata,
60-70 tahun, pendeknya umur mereka. Apa yang mereka boleh buat? Kalaulah aku, kata makcik tu, dilahirkan di kalangan mereka, maka 60-70 tahun aku tak buat benda lain, sujud dan rokok pada Allah. Nak masak pun tak sempat, tuan-tuan. Sujud dan rokok pada Allah. Tuan-tuan, umur yang paling akhir, yang paling pendek yang pernah Allah berikan kepada sejarah manusia, umur kita, iaitu umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara 60 ke 70 tahun. Cuba kita tanya tuan-tuan, orang yang dah pencen. Sebab tadi makcik tu kata 60-70 tahun cukup ke? Apa yang dia boleh buat? Saya pernah tanya pakcik-pakcik pencen, Haji, lepas pencen buat apa? Tak tahu dah Ustaz nak buat apa. Tak ada kerja dah, dia kata. Tuan-tuan bayang kalau jawapan ni makcik terdengar, pengsan makcik tu. Sebab makcik tu kata cukup ke 60-70 tahun? Sikit sangat. Tapi zaman ni umat ni kata apa? Tak tahu nak buat apa dah. Ha ni tuan-tuan, masya-Allah. 60-70 tahun. Ini umur umat ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, walaupun tuan-tuan yang mulia, umur umat ini 60-70 tahun, itu secara umum. Akan tetapi tuan-tuan yang mulia, perlu kita ketahui Allah bagi tahu dalam Quran, ayat yang kita baca tadi, walikulli ummatin ajal. Walaupun umur secara umum 60-70 tahun, akan tetapi aku telah beri masa kepada manusia. Ada orang tuan-tuan Allah beri umur pada dia cuma 20 tahun saja tuan-tuan, dan kemudian kembali bertemu dengan Allah. Ada manusia yang Allah beri cuma 30 tahun saja. Ada manusia yang Allah beri cuma 40 tahun saja tuan-tuan, masya-Allah. Ada manusia yang umur mereka melebihi daripada umur umum. Umur mereka mungkin sekarang 80 tahun, 90 tahun, masya-Allah. Ini umur umum 60-70 tahun. Akan tetapi hakikatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala tuan-tuan yang mulia berikan kepada umat ini, masya-Allah, masa masing-masing. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah, umur para sahabat Nabi SAW yang paling panjang tuan-tuan adalah umur Sayyidina Salman Al-Farisi. Setengah riwayat menyebutkan umur Salman hampir dekat 200 tahun. Ini umur Sayyidina Salman Farisi. Sayyidina Salman Farisi ialah satu orang sahabat yang hidup dua syariat. Syariat Nabi Isa AS dan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang ulama sebut. Macam kita tak sempat jumpa Nabi SAW, tapi kita hidup dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Salman Farisi, kata ulama, tak pernah jumpa Nabi Isa AS, tapi dia sempat hidup dengan syariat Nabi Isa AS, kemudian menjadi sahabat Nabi SAW. Umur sahabat, walaupun begitu, umur sahabat yang paling panjang Salman, walaupun begitu, bukanlah dia sahabat Nabi yang terakhir wafat. Ulama berbeza pandangan, siapakah sahabat Nabi yang terakhir wafat? Ada yang mengatakan Abu Kilabah, ada pandangan yang mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik merupakan seorang khadam Nabi SAW. Dia pernah berkhidmat, ibunya nama Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah hantar dia untuk khidmat kepada Nabi SAW. Ulama kata dia khidmat selama 10 tahun, dan kata ulama, Anas bin Malik pernah bagi tahu bahawa di akhir kehidupan di depan tabi'in, dia kata di saat ini sahaja mata yang tinggal yang pernah tengok Nabi masuk Madinah, dan mata ini juga pernah tengok Nabi wafat. Maksudnya di zaman dia tu tinggal dia sahaja yang tengok dengan mata dia tuan-tuan Nabi masuk Madinah waktu hijrah, dan mata ini juga telah melihat di hari kewafatan Nabi SAW. Dia je tinggal. Ulama kata Anas bin Malik ni telah mendapat doa Nabi SAW. Nabi SAW doa di umur panjang, masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jumpa ulama, kita minta doa. Tuan, doakan saya je. Yang kita buat tu tuan-tuan yang mulia, jumpa ulama minta doa ni bukan benda yang baru, bukan benda bid'ah, tetapi benda yang telah dibuat oleh sahabat. Benda yang telah dibuat oleh sahabat Nabi SAW. Bahkan kata ulama, hari ini yang kita buat satu orang doa yang lain amin, bukan benda bid'ah, benda yang telah dibuat oleh sahabat. Tuan-tuan bacalah itu sahabat saat perang Uhud, dua orang sahabat. Satu orang sahabat nama Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhu, seorang lagi nama Hazrat Sa'ad radhiyallahu anhu. Mereka nak mula perang Uhud, mereka doa, ya Allah, sebentar lagi kami akan menghadapi peperangan, temukanlah kami dengan musuh yang ganas dan juga kuat, dan bagilah aku kemenangan untuk melawan musuh aku tersebut. Maka Sayyidina Abdullah bin Jahsh telah berkata amin. Kemudian Allah bin Jahsh pula doa, ya Allah, sebentar lagi aku akan menghadapi peperangan, temukanlah aku dengan musuh yang ganas dan juga kuat,
lalu jadikanlah dia memotong telinga dan hidung aku, supaya di akhirat bila engkau tanya aku di mana pergi hidung dan telinga engkau, maka akan ku jawab, telinga dan hidungku telah terpotong jalan kau. Sa'ad jawab amin. Ini dua-dua sahabat, seorang doa seorang amin, seorang doa seorang amin. Masya Allah, benda yang dibuat pada hari ini bukan benda yang bid'ah. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, Nabi Musa AS, kata ulama, pernah Allah Ta'ala firmankan kepada baginda Musa, telah aku kabulkan doa kamu berdua. Ulama bahas ayat itu tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala beritahu telah aku kabulkan doa kamu berdua, sedangkan yang minta Nabi Musa je? Kenapa kamu berdua? Kerana kata ulama, yang minta Nabi Musa, yang aminkan Nabi Harun. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita perlu jelas tentang perkara tersebut. Baik, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasih Allah, pertama Nabi minta Anas bin Malik panjang umur. Yang kedua kata ulama, Anas bin Malik Nabi SAW doa, dia ramai anak. Ulama beritahu Anas bin Malik ni tuan-tuan, ramai tak ramai anak dia, Masya Allah, sehingga ada riwayat yang mengatakan bahawa Anas bin Malik kebumikan anak dia dengan tangan dia sendiri 50 orang. Maksudnya anak dia meninggal di saat dia ada 50 orang dikebumikan dengan tangan dia, bukan meninggal baby tuan-tuan. Anak dah besar lah, Masya Allah, 50 orang. Ada pandangan mengatakan Anas bin Malik punya anak hampir dekat 100 orang. Ada pandangan macam tu. Nak bagi tahu ni berkatnya doa Nabi SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ni hidup sampai zaman tabi'in, Masya Allah. Di zaman tabi'in, zaman Imam Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih. Di ketika itu kata ulama, Anas bin Malik dah tersangat tua. Satu hari, satu Ramadan, dalam hadis itu sahabat ada cerita, Anas bin Malik telah keluar rumah di pagi satu Ramadan. Maksudnya malam tadi baru mula tarawih, baru sahur kali pertama. Pagi tu pagi satu Ramadan. Ni tak lama lagi kita akan jumpa Ramadan. Sekejap tuan-tuan, Masya Allah. Anas bin Malik keluar rumah. Anas bin Malik bagi tahu, telah aku nampak anak bulan dan hari ni kita dah mula raya. Terkejut semua tabi'in. Nak tegur tak berani, sebab Anas bin Malik semua senyap, tak berani komen. Maka Imam Sa'id bin Jubair, antara orang yang faqih dan alim di kalangan para tabi'in, telah menghampiri Anas bin Malik dan dia beritahu, Tuan Anas, yang tuan lihat itu bukan anak bulan, tapi itu adalah matahari. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata ulama, di saat itu kening Anas bin Malik dah panjang dah, menutupi mata Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik telah alihkan kening dia dan lihat, Allahu Akbar, betul matahari punya. Baik, kita sambung puasa, kata Anas. Baik, nak cerita pada kita bahawa dia di kalangan sahabat Nabi SAW antara yang terakhir wafat, antara yang terakhir meninggal dunia. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, mengenai perihal umur ini, ada satu orang alim di Bangkok satu ketika dulu, Tuan Guru Baba Yusuf Han rahmatullahi alaih, meninggal dah. Di saat ketika dia sihat, orang ziarah dia, orang tanya dia, Baba, umur Baba ni berapa? Baba ni Tuan Guru lah. Baba Yusuf Han kata, umur saya 33. Umur tengok gaya macam 50, tapi dia kata 33. Tapi Baba, takkan Baba bohong? Orang tak boleh nak tanyalah. Waktu Baba dah sakit, dah uzur, orang datang ziarah lagi, Baba, umur Baba ni berapa? Baba kata umur Baba 33. Kejut orang. Maka orang pun tanya, Baba, dulu masa Baba sihat, kami datang ziarah dah, kami tanya Baba umur berapa, Baba kata 33. Tapi sekarang Baba dah uzur dah, kita tanya Baba umur berapa, Baba kata 33. Takkan tak bertambah? Macam kita kan, tak ada happy birthday ke? Takkan tak bertambah umur? Maka Baba Yusuf Han saat di tengah sakit tu dia jawab, wahai anakku, sesungguhnya umur ahli syurga di akhirat nanti seperti umur Nabi Isa AS diangkat ke langit, iaitu 33 tahun. Jadi Baba ni teringin sangat nak masuk syurga. Sebab itu umur Baba sampai bila-bila 33. Ni tuan-tuan. Lepas ni keluar masjid, orang tanya umur berapa Ji? 33. Sampai bila-bila pun 33 tuan-tuan. Ibu-ibu pula di akhirat nanti di syurga, umur ibu-ibu 17-18 tahun. Jadi walaupun dah balik haji sekalipun, umur berapa? 17 tahun. Masya Allah. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, ulama membahaskan tentang umur. Sering kita dengar imam baca doa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Maka ulama bahaskan apakah yang dimaksudkan dengan Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Pandangan pertama mengatakan bahawa Allahumma tawil umurana itu membawa maksud betul-betul memang Allah panjangkan umur dia tuan-tuan.
umur dia 80, umur dia 90, Masya Allah. Pernah mungkin tuan-tuan tengok kadang-kala kat kedai-kedai warung ada tampal orang-orang Cina umur 100 lebih, ada tampal gambar, Masya Allah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih Allah, itu pandangan dalam pandangan pertama dalam terjemahkan Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Selama ni kita minta kan, ya Allah panjangkanlah umur kami. Tu ada 3 pandangan. Pandangan pertama, betul-betul Allah panjangkan umur dia. Pandangan kedua, ulama mengatakan bahawa Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami, membawa maksud orang ni dah meninggal dah, tapi nama dia disebut-sebut hingga ke hari ni seakan-akan dia masih hidup bersama dengan kita. Imam Syafi'i rahmatullah alaih lama dah meninggal tuan-tuan, tapi pandangannya digunakan pakai hingga hari ni macam Imam Syafi'i masih hidup dengan kita. Ini petanda, kata ulama, Allah telah panjangkan umur. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq 1400 tahun dah wafat tuan-tuan, tapi hingga ke hari ini Abu Bakar punya nama disebut-sebut, Masya Allah. Begitu juga para alim ulama silam, juga orang-orang saleh disebut-sebut nama mereka. Orang-orang yang buat kebaikan. Masjid ni nama masjid apa? Orang kata ni Masjid Haji Ismail. Kenapa nama Masjid Haji Ismail? Sebab Haji Ismail yang buat. Masya Allah, disebut-sebut nama dia tuan-tuan, Masya Allah. Pandangan ketiga mengatakan Allahumma tawil umrana, itu membawa maksud satu orang yang mana kata ulama umur dia muda lagi, 20 tahun, 18 tahun, 19 tahun, tetapi ilmu yang dia ada seperti orang umur 80 tahun. Maksudnya nak dapatkan ilmu dan pengalaman yang macam dia ada tu mengambil masa orang biasa dekat 80 tahun baru dapat macam yang dia ada. Imam Nawawi rahmatullah alaih umur 30 dah karang berpuluh-puluh kitab tuan-tuan, sedangkan orang biasa nak dapat macam dia mungkin habiskan masa 100 tahun lebih baru boleh dapat buat macam Imam Nawawi rahmatullah alaih, kata ulama. Bahkan ramai lagi tuan-tuan orang yang mana umur mereka di zaman salafun salih dulu umur mereka muda, tetapi pengalaman dan ilmu mereka begitu banyak, begitu faqih, begitu alim, seakan-akan dia dah hidup di dunia 70-80 tahun. Maka ini juga kata ulama terjemahan Allahumma tawil umurana, iaitu panjangkan umur kami. Panjangkan umur dari segi maksud ilmu dan pengalaman, Masya Allah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih Allah, satu saat, satu ketika bila telah habis umur orang kata, maka kita akan dijemput pulang bertemu dengan Allah. Seringkali kita dengar ulama beritahu, hari ini tuan-tuan kita bercerita tentang kehidupan akhirat. Akhirat cuma cerita, dunia nyata di depan mata. Kalau lepas bagi salam isyak sekejap lagi kita meninggal tuan-tuan, akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, sebelum akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita, kita kena buat persiapan. Para nabi, para rasul, para sahabat bergerak tuan-tuan yang mulia jumpa manusia untuk beri peringatan kepada manusia supaya sama-sama dalam tempoh kehidupan dunia yang sementara ini tuan-tuan, manusia buat persiapan. Tuan-tuan ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah, ulama beritahu kematian merupakan satu perkara yang menyebabkan satu orang terkejut. Satu orang terkejut tuan-tuan. Satu orang suami meninggal, isteri terkejut, ya Allah, rupanya malam terakhir tidur dengan abang. Terkejut bini dia tuan-tuan. Anak-anak terkejut, ya Allah, malam tadi rupanya terakhir makan malam ikan 3 rasa dengan ayah. Masya Allah. Jiran terkejut, ya Allah, rupanya malam tadi kali terakhir jumpa dia balik sembahyang isyak, dengar kuliah dekat Masjid Hasanah, kali terakhir rupanya jumpa dia malam tadi. Kawan-kawan masjid pun terkejut, ya Allah, rupanya malam tadi kita bergurau-gurau kat masjid, rupanya malam tadi kali terakhir jumpa. Masya Allah. Ulama beritahu bila satu orang meninggal, maka semua terkejut. Isteri terkejut, anak terkejut, adik-beradik terkejut, jiran tangga terkejut, kawan-kawan terkejut, semua akan terkejut, kata ulama. Tetapi kata ulama, ada satu orang ni tuan-tuan lebih terkejut daripada semua orang terkejut. Siapa dia tuan-tuan? Ulama beritahu yang mati itu. Dia lagi terkejut, dia mati. Ya Allah, mati dah aku. Baru rancang-rancang Ramadan nanti nak khatam Quran. Nanti, bukan hari ni mula nak khatam Quran. Nanti Ramadan baru rancang-rancang nak khatam Quran. Baru rancang-rancang Ramadan nanti nak mula qiyamul, bukan malam ni dia nak mula. Ramadan nanti baru dia nak mula. Baru rancang-rancang Ramadan nanti nak duduk program-program agama,
nak libatkan dia yang kerja dakwah ataupun apa sahaja yang kebaikan amal, dia baru nak mula Ramadan nanti. Tapi rupanya malam ni takhir, dia lebih terkejut daripada semua yang terkejut, tuan-tuan. Masya-Allah. Sebab itu ulama kata sebelum kita terkejut, baik kita buat persiapan, tuan-tuan. Dalam tempoh dunia ni, kata ulama, dunia ni kehidupan yang kita boleh buat pilihan. Satu orang, tuan-tuan yang mulia, yang tak suka tinggal di bandar, dia boleh tinggal di kampung. Satu orang tak suka tinggal di kampung, boleh tinggal di bandar. Satu orang tak suka tinggal kat Selangor, boleh pindah duduk Kedah. Orang Kedah boleh pindah duduk Johor. Orang Malaysia tak seronok duduk kat Malaysia, tak ada salji, asyik pergi ICT je, pun tak macam salji sangat, pindah duduk Australia. Boleh buat pilihan, tuan-tuan. Ni dunia, kehidupan yang saya dan tuan-tuan boleh buat pilihan. Tetapi kehidupan akhirat tidak. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Berjaya masuk surga, gagal dalam neraka. Maka sebab itu, tuan-tuan yang mulia, dalam tempoh dunia yang kita boleh buat pilihan ini, kita menafaatkan umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dunia kita boleh buat pilihan. Contoh, satu orang nak mandi, siapa-siapalah yang nak mandi, maka dia boleh buat pilihan bila dia nak mandi. Ada setengah orang tak suka mandi pagi, tuan-tuan. Pergi pejabat tu tak mandi, dia bawa tola dalam kereta siap-siap, nanti waktu rehat bos tak nampak, mandi dalam bilik air. Ada orang macam tu, dia tak suka mandi pagi, sejuk. Dalam aircon kereta pula sejuk, dalam pejabat sejuk, maka dia mandi tengah hari. Jadi dunia ni, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan boleh buat pilihan bila nak mandi. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam, tak ada siapa marah. Pertama, bila nak mandi. Yang kedua, di mana nak mandi. Boleh buat pilihan. Nak mandi kat bilik air bawah ke, bilik air atas. Ada orang kata, bilik air atas shower laju sikit, ustaz. Nak mandi dekat masjid ke. Ada setengah orang, tuan-tuan, dia suka mandi kat masjid. Ada juga penyakit macam ni. Tak suka mandi kat rumah, mandi kat masjid. Tak kisahlah nak mandi kat masjid tu. Tapi ada setengah orang lebih teruk penyakit dia, mandikan kereta. Pakai air kolah masjid. Kereta Myvi baru beli, parking tepi masjid, dia jirus. Imam tanya, buat apa ni? Ini berkat imam, baru beli kereta. Berkat juga, tuan-tuan. Separuh kolah masjid, air habis kereta dia je. Ulurlah sikit kat tabung masjid, air kolah dah habis separuh. Dia kata berkat, Masya Allah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih, dunia kita boleh buat pilihan bila, di mana kita nak mandi. Yang ketiga, kita boleh buat pilihan cara macam mana kita nak mandi. Rasa-rasa hari ni nak shampoo kepala je, pakai Shokubutsu, ikutlah, tuan-tuan. Tak ada siapa pun nak marah, pakailah shampoo. Rasa-rasa nak sabun badan depan je, sabunlah, tak ada siapa pun nak marah. Rasa-rasa hari ni nak sabun belakang je, tak ada siapa pun nak marah. Cara macam mana kita nak mandi, kita boleh buat pilihan. Ini dunia, tuan-tuan. Boleh buat pilihan bila nak mandi, di mana nak mandi, cara bagaimana nak mandi. Satu saat saya dan tuan-tuan akan alami keadaan ini, iaitu kita tak boleh pilih dah bila kita nak mandi. Orang akan tetapkan untuk kita. Imam akan kata, jenazah ni kita akan mandi pukul 9 pagi. Kita tak boleh bagi cadangan dah. Imam, janganlah macam tu, saya masih hidup memang tak mandi pagi, Imam, sejuk. Mandi tengah hari sikit pukul 11. Tak boleh dah, tuan-tuan. Orang akan tentukan kepada kita pukul berapa kita dimandikan. Tak kira siapa pun kita, YB ke, menteri ke, pekebun ke, hatta kita dulu masih hidup tukang mandi jenazah sekalipun, orang akan tetapkan kita mandi pukul apa, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, di mana nak mandi, orang akan tetapkan untuk kita. Imam kata jenazah ni akan dimandikan di masjid. Imam, janganlah macam tu, mandilah tingkat 2, shower laju. Tak boleh lah, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat di Selangor, banyak masjid-masjid ada bilik mandi jenazah. Dulu masa mula duduk Selangor, saya pun tak tahu juga. Saya tanyalah imam, Imam, kenapa saya tengok tempat-tempat yang kita pergi ceramah, masjid-masjid kat sekitar Selangor, KL ni, banyak bilik mandi jenazah. Kat tempat lain tak banyak. Dia kata dekat Selangor, KL ni, memang tak ramai keluarga yang sedia jenazah dimandikan kat rumah. Lagi-lagi isteri kata, Mam, mandi masjid lah, Mam, janganlah mandi kat rumah, tak boleh tidur nanti malam gerang. Ni, tuan-tuan. Sedangkan rumah tu nama suami. Isteri tak sedia suami dimandikan kat rumah, nak buat macam mana? Jadi imam mandikanlah di masjid. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh pilih di mana kita nak mandi, tak boleh pilih. Yang ketiga, tuan-tuan yang mulia, kita tak boleh pilih dah cara macam mana kita nak mandi. Sebab itu, tuan-tuan, syukurlah banyak pada Allah kalau yang mandikan kita itu ialah anak kita. Anak kita. Anak yang saleh akan mandikan ayah dia dengan penuh kasih sayang.
Syukur banyak kalau yang mandikan itu anak kita. Anak soleh ni tuan-tuan tak semestinya kena ustaz. Ada orang salah faham kata, anak saya semua tak ustaz. Macam mana jadi anak yang soleh? Soleh tak semestinya ustaz, dan soleh tak semestinya kena nama soleh. Soleh ni tuan-tuan, kata ulama, walau dia kerja engineer sekalipun, dia taat perintah Allah. Jadi kehidupan cara Nabi SAW ikut apa yang diajar oleh para alim ulama, maka dia di kalangan orang yang soleh. Bahkan Allah Ta'ala cerita dalam Quran, juzuk 4 muka ketiga ayat paling bawah sekali, tanda orang yang soleh. Pertama apa? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman pada Allah dan hari akhirat. Allah Ta'ala beritahu dalam surah Taubah, siapakah mereka yang diendoskan sebagai orang beriman pada Allah dan hari akhirat? Allah sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, bukan satu masjid saja, banyak masjid dia makmurkan. Maksudnya di mana dia pergi, dia akan fikir nak semayang kat masjid. Dia fikir bagaimana seluruh masjid-masjid di seluruh dunia hidup dengan amalan seperti amalan Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW, hidup dengan dakwah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan khidmat. Ni kerisauan dia, nak makmurkan rumah Allah. Maka orang ni telah tertunai syarat pertama daripada orang soleh. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, Allah beritahu, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia buat kerja dakwah, ajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka dia memenuhi syarat kedua daripada sifat orang soleh. Dan yang ketiga, Allah beritahu, wa yusari'una fil khairat. Dia bersegera kepada kebaikan, maka dia dikira di kalangan orang yang saleh. Wa ulaika minas salihin, kata Allah. Tiga sifat ini merupakan sifat-sifat orang yang saleh. Maka kalau tuan-tuan engineer sekalipun ada tiga sifat ni, orang saleh. Jadi tuan-tuan syukurlah kalau anak kita yang mandikan kita. Dia akan basuh tangan kita sambil membayangkan, ini tangan pernah dokong aku masa aku lahir dulu, dialah yang azan, tangan inilah yang terangkat aku untuk azan. Masya-Allah. Dia basuh kaki, dia basuh, semua dia basuh dalam keadaan dia membayangkan seluruh pengorbanan ayah dia tadi dan mendoakan ayah tadi. Tapi kalau yang mandikan kita tu bukan anak kita, dia akan mandikan juga, tapi biasalah macam mandi orang lain, sebab tak ada hubungan dengan dia. Lebih malang lagi, yang mandikan kita itu ialah orang yang pernah kita buat musuh masa hidup. Amboi pakcik dulu masa hidup dunia bukan main garang lagi, tengah warung pakcik marah saya lupa nak beritahu pakcik yang saya tukang mandi jenazah. Hari ni Masya Allah, jenazah pakcik dihidangkan di depan saya, meh sini saya mandikan. Ni tuan-tuan, sebab itu nak marah orang fikir dulu. Masya Allah, tengah-tengah warung jangan marah orang, tengah-tengah khalayak ramai jangan marah orang. Cuba kita bayangkan kalau kita di tempat dia. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, maka dunia merupakan tempat boleh buat pilihan, tetapi akhirat bukan tempat yang kita boleh buat pilihan. Bahkan tuan-tuan yang mulia, alim ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala rahsiakan tentang kematian itu tiga perkara. Pertama, Allah Ta'ala rahsiakan tuan-tuan yang mulia bila kita mati. Yang kedua, Allah rahsiakan di mana kita mati. Yang ketiga, Allah rahsiakan di mana kita ditanam. Kita dengar Ustaz Fadli Al-Yamani, dia meninggal di China tapi tanam di Batu Muda tuan-tuan. Ada seorang syekh kami di Mekah, namanya Hazrat Syekhul Hadis Syekh Hafiz Makki rahmatullah alaih, anak murid kepada Hazrat Maulana Zakir rahmatullah alaih. Dia mengajar dalam Masjidil Haram. Mungkin di kalangan tuan-tuan pernah duduk kelas dia. Dia mengajar hadis. Hazrat Syekh Hafiz Makki ni tuan-tuan, Masya Allah, orang Pakistan, lahir di Pakistan. Bapa dia ulama besar Mekah, maka dia membesar di Mekah, sehingga lepas ayah dia meninggal, dia ganti jadi ulama, mengajar di Masjidil Haram. 2 tahun yang lepas, Universiti Islam di South Africa, Darul Ulum Zakaria, jemput dia bagi ceramah di South Africa. Maka terbanglah dia naik kapal terbang daripada Jeddah pergi ceramah kat South Africa. Habis ceramah, meninggal kat South Africa. Lepas ceramah tu meninggal di South Africa. Saudi minta jenazah tu dibawa pulang. Tanam di mana tuan-tuan? Di Madinah, di Jannatul Baqi' bersama para sahabat. Sedangkan dia bukan orang Madinah. Tuan-tuan bayang bagaimana perjalanan hidup dia. Dia pun tak pernah bayangkan perjalanan hidup dia macam tu. Masya Allah. Azan tu. Masya Allah.
Baik, tuan-tuan sambung sikit lagi. Jadi tak ada siapa yang tahu tuan-tuan yang mulia. Bahkan dia sendiri pun tak jangka. Lahir di Pakistan, membesar di Mekah, jadi ulama kat Mekah, dijemput untuk ceramah di South Africa. Berapa punya jauh tuan-tuan, Jeddah nak pergi ke South Africa tu, Masya Allah. Habis ceramah meninggal kat South Africa. Dan tanam pula bukan kat South Africa dan bukan pula kat Mekah. Tanam di tempat yang bukan tempat tinggal dia, Madinah. Disemadikan di sisi para sahabat Nabi SAW di Jannatul Baqi'. Tuan-tuan bayang, lahir tempat lain, membesar tempat lain, meninggal kat tempat lain, tanam kat tempat lain. Masya Allah. Semua ni merupakan rahsia daripada rahsia Allah. Kita pun tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab sering doa, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik wa maitan fi biladi rasulik. Ya Allah, syahidkanlah aku jalan kau dan matikanlah aku di bumi Nabi kau, yakni di kota Madinah. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena ada keinginan yang sama untuk meninggal dunia di kota Madinah ataupun meninggal dunia di jalan Allah. Madinah ialah bumi yang terbaik. Al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Madinah bumi yang terbaik kalau kamu tahu, kata Nabi SAW. Namun kalau satu orang tu lahir di Madinah, Nabi tak berapa gembira kalau dia meninggal di Madinah. Kalau orang luar meninggal Madinah, Nabi suka. Bahkan Nabi sebut, usahakanlah untuk meninggal di Madinah. Nabi Muhammad hadis, kerana aku nak bagi syafaat untuk yang meninggal di kota Madinah. Nabi nak bagi syafaat. Tetapi bila mana seorang sahabat Nabi SAW yang orang Madinah, lahir di Madinah, meninggal di Madinah, maka Nabi begitu dia bermafhum, alangkah baiknya kalau dia meninggal di bukan tempat kelahiran dia. Kerana kalau dia meninggal di bukan tempat kelahiran dia, ini atas masuk perkara agama, menuntut ilmu, pergi dakwah, bantu orang Islam dan sebagainya, maka satu malaikat akan dihantar untuk ukur daripada tempat dia meninggal sampai tempat dia lahir dan bina mahligai dalam syurga Allah. Maka sebab itu tidak ada orang dalam masjid ni tuan-tuan yang mana orang Bangi janganlah ada cita-cita teringin nak mati kat Bangi. Lahir kat Bangi, ada cita-cita saya sehidup semati nak mati kat Bangi. Jangan tuan-tuan. Pasang niatlah untuk mati kurang-kurang di kota Madinah ataupun di hujung-hujung dunia atas maksud kerja dakwah. Ini keinginan yang saya dan tuan-tuan perlu datang dalam hati. Baik, selanjutnya tuan-tuan yang mulia, ulama kata memang kita tak tahu umur kita ni berapa Allah bagi, kerana Allah Ta'ala rahsiakan perkara ini. Namun kata ulama, sebagai motivasi diri, kita boleh buat kira-kira. Macam mana tuan-tuan? Ulama kata kira-kira dengan 3 perbandingan. Ini bukan tepat, tetapi cadangan yang ulama berikan untuk supaya kita dapat muhasabah diri. Pertama, kira-kira yang ulama beritahu, kira-kira dengan umur mak ayah kita, mak atau ayah ataupun mak ayah kita yang dah meninggal. Kalau mak ayah masih hidup, kira dengan umur atuk. Bila atuk kita meninggal? Bila mak kita meninggal? Bila ayah kita meninggal? Katalah umur 60, tolak dengan umur kita, itulah baki. Ini sebagai muhasabah diri, kata ulama. Dia bukan tepat, tapi muhasabah diri. Pertama, umur mak kita ke, ataupun umur ayah kita ke, ataupun umur atuk kita ke, tolak dengan umur kita. Baki berapa? Itulah, kata ulama, baki yang tinggal. Yang kedua, kira-kira yang ulama suruh buat perbandingan dengan umur baginda Nabi SAW. Baginda SAW wafat umur 63, tolak dengan umur kita. Itulah baki yang tinggal. Kalau lebih, subsidi, Alhamdulillah. Yang ketiga, tuan-tuan mulia, dengan umur purata rakyat Malaysia meninggal. Kajian mengatakan bahawa rakyat Malaysia, tuan-tuan, daripada Perlis sampai Johor Bahru, paling kerap ataupun dalam kurungan paling gemar meninggal dalam umur 70 ke 75. Ni tuan-tuan, umur yang paling banyak orang Malaysia meninggal daripada 70 ke 75. Masya Allah. Jadi tolak dengan umur kita, itulah baki. Ini bukan tepat, tetapi kata ulama sebagai motivasi diri kita. Tuan-tuan ketahuilah betapa umur ni satu benda yang sangat penting dan satu kurnia daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana di akhirat nanti tuan-tuan, 2 soalan di mahsyar tentang umur saya, tuan-tuan. 2 soalan di mahsyar tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara. 2 tu tentang umur. Pertama, waktu usia muda di mana dihabiskan. Itu tentang umur. Waktu muda kita di mana dihabiskan akan ditanya oleh Allah. Sebab itu selagi ada peluang hidup, dia kata ulama, kita taubat, menyesal, menangis. Allah Ta'ala begitu gembira dengan hamba yang mohon taubat. Bahkan Allah Ta'ala bagi tahu, mintalah ampun, sesungguhnya aku ni maha pengampun. Allah suruh minta, maka kita minta. Selagi kita hidup, kita minta, ya Allah ampunkanlah aku.
Segala kesilapan, dosa, khilaf aku yang aku pernah buat masa usia muda aku, kau ampunkanlah ya Allah. Baik. Yang kedua, yang perihal umur, Allah Ta'ala tanya terang-terang umur yang diberikan kepada kamu bagaimana dihabiskan. Tadi usia muda, yang ni umur. Jadi kata ulama di mahsyar ni ditanya tentang umur dua kali. Satu, usia muda. Yang kedua, terang-terang tanya umur, daripada muda sampai akhir hayat, apa, di mana digunakan. Maka sebab itu tuan-tuan, kita gunalah peluang umur, usia yang Allah beri pada kita dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan setiap hari kita dengar ada sahaja orang meninggal dunia. Ada waktu kita dengar orang tua meninggal, ada waktu kita dengar orang muda meninggal, ada waktu kita dengar orang kaya meninggal, ada waktu kita dengar orang miskin meninggal, ada waktu kita dengar orang sihat meninggal, ada waktu kita dengar orang sakit meninggal. Betapa Allah Ta'ala nak beritahu pada kita bahawa syarat mati itu bukan sihat ataupun sakit, bukan kaya ataupun miskin, bukan tua ataupun muda, tetapi syarat mati itu ialah hidup. Siapa hidup, maka pasti dan pasti akan mati. Maka sebab itu tuan-tuan, kita niatlah insya-Allah untuk sama-sama kita tingkatkan amal kita. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita berada pada bulan Rejab. Beberapa hari lagi, kita tak lama lagi, minggu depan dah masuk Sya'ban. Sebagai buah mula untuk kita mulakan langkah kita sebelum kita masuk Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati. Orang yang merancang nak khatam Quran bulan Ramadan nanti dah boleh mula baca sekarang. Sebab takut nanti bila masuk Ramadan tak dan nak baca. Masya Allah, syaitan ni tuan-tuan, kerja dia kalau dia tak boleh untuk batalkan semangat dan niat kita untuk buat amal, maka dia akan guna kaedah kedua untuk kita bertangguh. Kita punya semangat nak khatam Quran, kita kata kita mula malam ni lah baca. Syaitan kata baru Rejab, nanti satu Ramadan mulalah. Kita pun kata bagus juga cadangan ni. Kita pun mula satu Ramadan. Masuk satu Ramadan, Masya Allah, rupanya ada program lain pula, ada kerja lain pula, Masya Allah. Jadi tak dapat khatam Quran. Jadi tuan-tuan, kita tak nak seperti mana yang telah berlalu tahun-tahun yang dulu, yang mana tuan-tuan yang mulia, program tahunan rakyat Malaysia, apa dia tuan-tuan? Khatam Quran. Bila 27 Ramadan, biasanya rakyat Malaysia akan buat khatam Quran. Seluruh Malaysia biasanya 27 Ramadan ni akan khatam Quran. Dan setengah-setengah masjid tuan-tuan khatam Quran ni, Masya Allah, dia akan datang bawa pulut kuning. Tapi yang sedihnya tuan-tuan, pulut kuning datang 30, yang khatam seorang je. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Tahun ni kita nak buat perubahan. 30 pulut kuning datang, 30 orang khatam, baru betul, Masya Allah. Ini tidak, 30 pulut kuning datang, Mak Timah seorang je yang khatam, yang lain tumpang makan pulut kuning, Masya Allah. Kita tak nak tuan-tuan. Kita nak buat perubahan. Seluruh Malaysia kita niat 27 Ramadan, kalau 30 pulut kuning, 30 khatam. Kita nak khatam sama-sama. Mudah-mudahan Allah terima kita semua. Saya mohon maaf semuanya bagi perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan, saya sendiri dapat amal, tuan-tuan yang dengar sama-sama dapat amal, dan sama-sama kita sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis yang tafiq farah salat asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.